tentang ruqyah. Cara tentang okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bismillah. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang baliklah cara memulakan ruqyah. Yang sepatutnya kita dah baca dia punya ruqyah tu. Saya harap masing-masing kalau siapa-siapa yang nak ambil ijazah bacaan ruqyah, maka dia kena pastikan bacaannya itu betul mengikut hukum tajwid. Kemudian barulah dibaca seorang-seorang depan saya. Selepas itu barulah layak untuk menerima ijazah. Pertama, mengikhlaskan niat kerana Allah. Yang kita ulang ringkas. Kita pun tahulah ikhlas ni pokok pangkal segala amal ibadah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, benar-benar mengharapkan pertolongan Allah dan yakin dengan pertolongan Allah, bukan sebab kerana bacaan yang kita baca, bukan sebab panjang pendeknya, atau bukan sebab kerana taraf kita. Kalau Allah izinkan, Allah tak semayang pun boleh juga Allah nak beri penyembuhan. Tapi bukan kita suruh jangan semayang. Itu bukan sebab nak berubat. Memang hukum syarak mewajibkan kita untuk mendirikan solat. Baik. Yang ketiganya, berwuduk. Berwuduk ni antara yang sebaik-baiknya untuk kita beruqyah. Sebab wuduk ni kita tahu dah berwuduk dia ada pahala. Kemudian bila mana kita berwuduk, kita tidak akan disentuh oleh syaitan. Sebab kerana setengah-setengah orang itu semasa beruqyah dia sendiri yang batuk. Itu antara simptom. Batuk, sakit perut, pening kepala, dia sendiri yang ruqyah kena. Itu sebabnya kadang-kadang kemungkinan pesakit perawat sendiri pun mungkin dalam sejarah dia ada saka, pernah disihir atau pernah ditumpang oleh makhluk halus. Kalau tuan-tuan nak tanya lepas ni, tanyalah maksud tumpang makhluk halus tu apa. Ditumpang, bukan ditumpang oleh makhluk halus. Keempat, menutup aurat. Orang yang berubat itu ada termasuk pesakit juga, dia suruh menutup aurat dengan sempurna. Pesakit ni macam-macam. Lelaki jarang sangatlah. Lelaki memang bukan jarang, memang tak ada lah pergi berubat pakai pendek. Yang perawat pakai pendek. Sebenarnya kalau apek je, tapi apek tak ruqyah lah. Apek ke herba lah cerita kan? Tapi yang kita bimbang yang datang pesakit kita ni orang perempuan. Datang pakai selendang, kadang-kadang pakai baju ketat-ketat. Maka sebab itu seboleh-bolehnya kita siapkan telekung untuk dia. Telekung itu yang lebih baiklah. Atau menyiapkan kain macam ni, juga dipanjang sekali selimut, tutup aurat dia lah. Ataupun kalau tak juga halau dia balik, datang lain kali. Tapi jangan cakap ni sombong, lepas tu dakwah orang. Jangan pula tengok orang lain buat, besok lepas belajar saya, orang lain tu buat, dia ustaz juga dia. Kita faham manusia ni macam jenis kan. Sebab dia ada mood. Manusia bukan mesin dia setting. Jangan marah, tak marah tu. Marah kan. Manusia tak boleh. Kita setting manusia, jangan marah, dia marah. Kita kata marah, dia tak marah. Itu biasa manusia. So, buat imam dia ustaz ke tak ustaz ke, baru nak start ke, itu biasalah. Jadi sebaik-baiknya cakap dengan cara yang terbaik bagi kita dakwah dia sekali. Orang bukan Islam pun datang berubat dulu. Kadang-kadang orang bukan Islam ni yang cerita lah. Dia pun saya tengok orang bukan Islam ni dia hormat. Datang pakaian yang elok. Sakit saya Hindu dia, yang Buddha, Kristian,
Baik. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Siapa masuk menghadap kiblat? Kita pesakit, duduk, melunjuk kaki ada kiblat. Pesakit yang keenam, melunjurkan kaki ke arah kiblat dan pastikan untuk aurat, tampak tangan dibuka dan letakkan di atas kubaan. Air yang diruqyahkan mestilah air Zam-Zam atau mineral, dilarang air jerang ataupun air masak. 8. Beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. Satu tertinggal ni. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Oh, ini saya kena tag baru ni. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abang masuk ke belakang. Macam mana nak tulis? Tulis balik ke cikgu? Ke tak ya? Ataupun saya type baru ni tak apa. Terlebih banyak orang hafal kan. Saya sifat pasal dia dalam rumah surat. Yang ke-10, membaca doa berikut. Ni doa ni memang tak ada lah yang kita baca sifat dia. Rabbunallahul ladzi fis samaa'i taqaddasa ismuk amruka fis samaa'i wal ardi kama rahmatuka fis samaa' faj'al rahmataka fil ard waghfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min 'indik wa shifaa'an min shifaa'ik ala hadzal waj'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa pembukaan untuk berubat. Ya. Ini dah ada telah kan? Maksud kita. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, membaca dengan penuh ketenangan, jangan kelang kabut. Walaupun pesakit tu jadi pontianak ke, jadi hantu raya mengilai lah maksudnya, atau mendengus, ataupun dia akan pegang tangan kita, engkau nak apa, ada kan? Kita jawab tak ada, baca je kan? Tapi masa tu keluar dari Negeri Sembilan kan, walaupun kita orang Negeri kan, kau cakap apa kita tak ada kan, itu biasa. Baik, kita akan menghadapi suasana macam tu. Jangan panik, jangan give up, teruskan juga berubat. Sebab ni mula-mula kita berubat kurang, kita akan menghadapi suasana seperti itu. Itu cabaran mula-mula tuan-tuan. Kalau sudah sebati ilmu ini dengan diri kita, insya-Allah kita tidak ada rasa gentar. Sebab tu dia kena biasa dalam diri. Ya, memang biasa tadi. Fatihah kena betul baca, mengikut hukum tajwid. Kemudian kita baca mula ayat kursi. Ayat kursi itu nanti saya bagi tahu tak mana nak ulang 7 kali ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti. Ada jim kan, berhenti. Sebab banyak kita baca 9 wakaf. Tu wakaf pertama. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Pukul 8.
Yang ke-8 tu ulang 7 kali. Wala yauduhu hifdhuhuma, wala yauduhu hifdhuhuma, wala yauduhu hifdhuhuma. Ulang. Wala yauduhu hifdhuhuma, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal alimul habis. Bolehlah buat nota sikit tepi tu. Bila orang kita dah, kalau kita nak kesan dia dalam badan ada benda-benda, senang je. Kita suruh dia baca kursi. Sama ada benda ni berlaku pada mula-mula sebelum ubat boleh juga, atau dah lepas ubat kita ingatkan dah keluar belum keluar, so dia baca ayat kursi 3 kali. Okay. So dia baca ayat kursi 3 kali. Nak kesan dalam badan ni, cara mengesan makhluk halus dalam badan. Ini cara yang biasa lah. Badan bersakit, ya, baca ayat kursi 3 kali. Masa wakaf ke-8 tu, nak tahu dalam badan tak ada benda, dia akan baca pelat bunyi dia. Dia sebut susah. Wala yauduhu. Tu dia. Standard dia itu. Sebab apa? Memang tak ada hadis dia. Kalau orang pandai tanya apa hadis dia, apa dalil dia, maka dia. Dalil dia ialah pengalaman tu saja. Ulama mengatakan pengalaman ni boleh jadikan panduan. Dia bukan dalil. Sebab ni bukan hukum syarak. Faham tak? Ini bukan hukum syarak. Ni bukan nak keluar hukum, nak cerita pengalaman. Kalau orang tanya kenapa ustaz, kita boleh jawab juga sebenarnya segi maksud dia. Dan tidaklah memberatkan Allah itu. Ya'uduhu itu memberatkan, la tidak. Dan tidak memberatkan Allah, menyusahkan Allah. Hifzuhuma, menjaga langit dan bumi. Bila cerita dia kehebatan Allah, benda halus tak suka. Lepas tu kita pilih pun ayat-ayat tertentu, ayat-ayat yang mempunyai sifat Allah, membesar-besarkan Allah. Memang jin, syaitan, makhluk halus tak suka. Wala ya'uduhu hifzuhuma tu pun maksudnya gitulah. Tak susah pun Allah jaga langit bumi ni. Dia pun susah nak sebut. Wala ya'uduhu tak fasih. Saya rasa dah ada artikel ditulis dalam surat khabar benda ni, saya tak kaya ada orang cerita saya baca. Bolehkah? Itu cara dia lah. Kita minta dia ulang baca kali kedua, kali ketiga kalau dia baca fasih dia, okey tu insya-Allah lah. Itu biasanya pengalamannya gitu. Nak tahu. Macam mana kita nak tahu cara cara lain walaupun tak baca. Kadang-kadang dia ingat nak baca, kadang-kadang dia menyamar dia boleh baca. Tuan-tuan, satu lagi tengok mata dia. Kita ni kalau dah biasa beramal dengan izin Allah, tengok mata dia pun kita dah tahu dia ada benda-benda. Rasa pedih-pedih, kita tengok dia pun tak tengok kita. Kemudian biasa dia akan tutup mata dia. Kita buka pun susah. Kita bukakan mata dia, susah juga. Itu memang confirm dah ada dalam mata dia. Ya. Tu tak payah baca kursi tak apa. Yang kita takut ni, yang kita bimbang, dia elok je, so cik kursi. Sebab tu pun tadi sebab jin atau makhluk halus, istilah makhluk halus bertepat ni. Makhluk halus ni dia macam kita juga. Ada yang degil, ada yang tak degil. Macam orang kita macam manusia. Beri nasihat sekali patuh dia, macam anak-anak kita lah. Ada setengah tu beri nasihat 58 tahun tak berubah lah. Itu biasalah. Serupa tu juga. Itu memang degil. Itu memang something tu. Dia buat tahu je. Ya. Sejarah ayat kursi ni ada orang baca di Iraq tu, bukan zaman sekarang dulu, Baghdad ni. Diserang jin, dia baca sekali tak pergi, dia baca 7 kali baru pergi benda. Ceritanya dahsyat tak dahsyat, serangan makhluk halus.
Tengok pada ayat kursi kita baca tu berapa kali. Memang kita akan menghadapi situasi seperti itu. Macam give up lah. Aku baca tak pergi-pergi juga. Maknanya dia degil. Dia nak uji kita pula. Baik. Yang ketiga, ya bari'u. Saya baca ya. Yang baca ya bari. Ya bari'u. Wahai Tuhan yang bari'u, yang mencipta lah. Itu kaf ya ain sad. Ini mad lazim ya. Harfi mutsaqqal. Ikut hukum tadi lah. Maksudnya memang Quran tu. Dalam harakat kaf ha tu dua je. Ha ya nam ya ain nam juga. Ada lagi dia ikhfa ain sad hamim ain sin qaf. Tu ya. Mesti kena hafal ni. Kena hafal. Kita masuk selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Okey. Ini kalau boleh baca betul tuan Jangan Allahumma salli. Ya Allah hiburkanlah Nabi Muhammad. Kita hibur, salli ni turunkan rahmat, kesalli. Allahumma salli ala sayyidina, bukan sayyidina. Sayyidina, ya tu bersatu. Muhammadin tibbil qulub, bukan tibil qulub. Jangan. Kalau tibil qulub, dia kata TV qulub dalam. Ya. Ta tibbil qulub qaf. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas kepada kami. Itu boleh kita baca sendirilah dia punya terjemahan. Saya nak bagi tuan-tuan satu ilmu tu. Ilmu ni bagus, pun dapat pada orang ni. Biar dapat siapa lagi lah. Boleh amal tuan-tuan, boleh ajar orang lain. Tak apa. Ilmu ni tu jangan berdekut, dia tolong orang. Kadang-kadang pesakit kita ni, tak cakap lah, ni untuk perempuan minta maaf lah. Dia bagi tahu dia lemah tenaga batin kan. Boleh? Kita tolong. Cara dia ni. Ni bacaan dia satu baca. Wa'yabikum qawwatan ila qawwatikum. Kita baca surah Sifah. Surah Sifah. Surah Sifah itu sampai waha sakit abdan wa sifaiha. Ulang 3 kali. Itu sambung balik. Okay. Caranya gini. Lepas solat setiap waktu baca wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai wa afil abdan shifaiha. Ulang 3 kali. Wa afil abdan shifaiha wa afil abdan shifaiha. Itu bersama wa nuril absar sampai habis. Tembus. Sapu kat belakang. 3 kali. Ulang balik sama kaedah 3 kali. Kalau orang tanya buat apa tu? Yang menyibuk. Jangan menyibuk. Kalau dia minta bagilah. Tapi dia tuan-tuan,
Ni satu lagi cara nak bagi ilmu ke orang. Bukan boleh main bagi je. Dia bukan kedekut. Dengan nasihat saya tuan. Masa saya dulu belajar tu, ada kawan-kawan ni, kita tahulah dengan style dia. Dia kata, saya tak semua orang saya bagi, lembut juga. Sebab setengah orang dia suka mempermainkan orang. Ilmu tu dah bernilai, kita bagi pada orang yang mempermainkan, rugi. Macam jamu nasi pada khinzir kan. Sana pun sampah juga dia nak. Contohlah, kata pepatah Arab kata, pergi tabur permata depan khinzir, tak reti dia kan. Permata bagi ke orang berebut-rebut. Kan nak samakan orang dengan khinzir, tidak. Manusia ni kadang-kadang ilmu suka dipermain-mainkan kan. Ulama-ulama dulu dapat ilmu-ilmu gitu kan, kadang-kadang melalui ilham, melalui mimpi. Mimpi ni kena ingat, kalau benda baik, baik. Ada benda baik tapi tak boleh pakai kan. Hukum hakam tak boleh melalui mimpi. Hukum mesti hukum dengan sunnah. Kalau mimpi, bangun tidur, saya pernah mimpi lah. Kenapa? Babi tu halal, ada tak boleh. Agak tu halal, tak boleh kan. Ataupun kita bangun tidur mimpi jumpa keris. Keris tu kata, kau sokonglah kebangsaan, tak boleh. Macam hukum kata tak boleh kan. Jadi kalau mimpi kan, tuan-tuan